Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita di bahagian keempat, Matematik tahun 5, bab 1, nombor dan operasi. Baik, di dalam video ini kita akan mempelajari berkenaan dengan pola bagi sesuatu nombor, dan yang kedua kita akan melihat bagaimana penganggaran dilakukan. Kita terus saja pada pembelajaran kita yang pertama, iaitu berkaitan dengan pola bagi sesuatu nombor. Pola di sini bermaksud corak yang ada pada sesuatu nombor. Di dalam matematik, pola nombor hanya ada dua sahaja, iaitu yang pertama tertib menaik dan yang kedua adalah tertib menurun. Bagi pola nombor sesuatu nombor bulat, untuk tertib menaik, operasi yang terlibat sama ada tambah ataupun darab. Manakala bagi pola tertib menurun bagi sesuatu nombor bulat, operasi yang terlibat sama ada tolak ataupun bahagi. Jom kita lihat pada contoh yang telah disediakan mengenai pola nombor. Baik, untuk menentukan pola bagi sesuatu nombor, kita akan lihat pola tersebut daripada kiri ke kanan. Kemudian, kita akan lihat turutan nombor itu sama ada tertib menaik ataupun menurun. Baik, ini adalah nombor pertama, nombor kedua, nombor ketiga, nombor keempat dan seterusnya. Maka di sini untuk contoh yang pertama, kita dapati bahawa ini adalah tertib menaik. Okey, ini adalah tertib menaik. Seterusnya, kita perlu mencari beza di antara dua nombor yang berturutan. Okey, dua nombor yang berturutan, sama ada nombor pertama dengan nombor kedua, nombor kedua dengan nombor tiga, nombor ketiga dengan nombor keempat. Begitulah, okey, untuk kita mencari perbezaan di antara dua nombor. Okey, untuk contoh yang pertama ni, cikgu ambil nombor pertama dengan nombor kedua. Kemudian cikgu cari beza dia sahaja, iaitu di mana kita akan buat 10 tolak 5, corak saja 10 tolak 5. Okey, jadi jawapan dia adalah 5. Maka untuk pola nombor yang pertama ni, kita akan tulis ia adalah tertib menaik 5, 5. Okey, dalam arti kata lain, dalam gambar raja kita akan boleh buat macam ni. Maksudnya untuk daripada nombor 1 kepada nombor 2, dia akan bertambah sebanyak 5. Daripada nombor kedua pergi ke nombor ketiga, dia akan bertambah secara 5. Nombor ketiga pergi ke nombor keempat, kita akan tambah 5. Okey, beginilah pola nombor bagi contoh yang pertama. Bagi contoh yang kedua pula, kita ada nombor 4,800, nombor kedua 4,700, nombor ketiga 4,600. Okey, jadi kita perhatikan ini adalah tertib menurun. Yang kedua, kita akan mencari beza di antara dua nombor yang berturutan. Jadi cikgu ambil, untuk kali ini cikgu akan ambil nombor yang kedua dengan nombor yang ketiga. Jadi cikgu akan cari bezanya. Jadi untuk cari beza, nombor yang besar mesti di atas, tolak dengan nombor yang lebih kecil. Jadi kita akan dapat bezanya adalah 100. Maka untuk contoh yang kedua, polanya adalah tertib menurun 100, 100. Okey, secara dalam gambar raja, kita boleh gambarkan daripada nombor 1 ke nombor 2, kita akan tolak 100. Daripada nombor 2 kepada nombor 3, kita akan tolak 100. Okey, dan bagi contoh yang ketiga, kita ada 17,300, nombor yang kedua 27,300, nombor yang ketiga 37,300.
maka ini adalah tertib menaik. Okey, seterusnya sama seperti tadi, kita mencari beza di antara dua nombor yang berturutan. Okey, boleh tak cikgu ambil nombor pertama dengan nombor yang ketiga? Tidak boleh, dia mesti berturutan. Jadi cikgu ambil nombor yang kedua dengan nombor yang ketiga untuk mencari bezanya. Okey, sekali lagi, nombor yang besar di sebelah atas tolak dengan nombor yang lebih kecil, maka di sini kita akan dapat bezanya adalah 10,000. Maka ini adalah tertib menaik 10,000. 10,000. Okey, dalam gambar raja cikgu tulis juga. So, nombor satu, nombor pertama ke nombor yang kedua, pertambahannya adalah sebanyak 10,000. Nombor kedua, ketiga, bertambah juga 10,000. Okey, dengan mengetahui pola bagi siri nombor tersebut, jadi cikgu yakin kita boleh mencari nilai ataupun mengetahui nilai ataupun nombor yang seterusnya di dalam pola nombor tersebut. Jadi cikgu ada sediakan sedikit ulang kaji. Murid jika nak cuba boleh stop dulu video ni dan cuba. Okey, soalannya, susun nombor-nombor di bawah mengikut tertib menaik dan seterusnya tulis nombor keempat dan kelima. Baik, untuk soalan ini ia hendak kita susun nombor-nombor yang ada ni secara tertib menaik. Jadi kita sedia maklum, menaik mestilah daripada nombor kecil, yang paling kecil ke nombor yang paling besar di sebelah kanan. Maka di sini sebelum kita dapat mencari nombor keempat dan kelima, sudah pasti kita perlu membuat perbandingan dan menyusun nombor pertama hingga ke nombor yang ketiga. Baik, kita ada nombor 26,875, 22,875 dan 24,875. Dapat diperhatikan di sini bahawa nilai tempat ribu yang berbeza digitnya. Jadi kita sedia maklum, tadi cikgu dah beritahu tertib menaik mesti daripada nombor yang kecil ke nombor yang paling besar. Jadi di antara ketiga-tiga ni kita dapat lihat digit 2 lah yang paling kecil. Maka kita akan susun 22,875 adalah yang pertama. Yang kedua, nombornya ialah 24,875 dan yang ketiga sudah pasti 26,875. Seperti sedia maklum, ini adalah pola nombor tertib menaik dengan pertambahan berapa ni? Okey, macam mana nak tahu? Kita kena baik, seperti yang telah diberitahu, setelah kita susun secara menaik, kemudian kita nak tahu pola ini adalah tertib menaik secara berapa. Jadi kita perlu mengetahui perbezaan di antara dua nombor yang berturutan. Langkah dia sama sahaja seperti tadi. Kita ambil dua nombor secara berturutan. Jadi cikgu ambil nombor yang kedua dengan yang pertama. Maka kita akan dapat perbezaan dia adalah sebanyak 2,000. Maka ini adalah pola nombor tertib menaik 2,000, 2,000. Jadi secara gambar rajah, okey, dia akan bertambah sebanyak 2,000. Okey, nombor kedua pun, ketiga pun bertambah sebanyak 2,000.
Maka seperti yang dikehendaki oleh soalan ni, kita perlu mencari nombor keempat dan nombor kelima. Jadi cara dia agak mudah, kita hanya tambah saja untuk mencari nombor yang keempat dengan 2000. Maka kita tambahkan, cikgu tunjuk. Nombor ketiga adalah 26,875 tambahkan dengan 2000. Maka kita akan dapat 28,875. Ini adalah nombor yang keempat. Okey, kita teruskan langkah yang sama dengan menambah lagi 2000 untuk mencari nombor yang kelima. Maka di sini kita akan dapat, sini 10, satu ke atas 2, maka kita akan dapat nombor yang kelima adalah 30,875. Jadi cikgu akan tulis semula dia punya pola dia. 22,875 yang pertama, 24,875 yang kedua, 26,875 yang ketiga, 28,875 yang keempat, dan yang terakhir nombor yang kelima adalah 30,875. Jadi begitulah cara kita menentukan nombor di dalam sesuatu pola nombor. Jadi cikgu terus dengan pembelajaran yang kedua di dalam video ini, iaitu tajuknya anggaran. Untuk KSSR, antara kemahiran yang paling penting di dalam matematik adalah menganggar sesuatu kuantiti. Okey, baik, seperti sedia maklum, tajuk anggaran ni kita telah jumpa ataupun murid telah jumpa dari tahun 2 lagi. Okey, baik. Apa yang boleh cikgu simpulkan untuk menganggar sesuatu, dia ada dua. Okey, melalui pemerhatian, kita boleh tengok benda tu dan kita boleh buat anggaran. Kita ada pengalaman pasal benda tu, kita boleh buat anggaran juga. Dan mungkin cara yang kedua melalui sentuhan. Sentuhan di sini bermaksud awak rasa, awak pegang, awak boleh explore benda tu secara dekat dan pegang lah benda tu. Okey, melalui diri sentuhan lah. Okey, jadi apabila kedua-dua ini kita ada pengalaman ataupun perhatian dan sentuhan, kita akan menggunakan logik untuk kita menganggar sesuatu benda ataupun sesuatu kuantiti itu. Okey, jadi cikgu harap jelas ya murid untuk pengenalan menganggarkan ni. Cikgu ada sediakan beberapa contoh untuk kita lebih faham mengenai subtopik anggaran ni. Kita lihat pada gambar ajar yang pertama, dapat diperhatikan ia berkenaan dengan isi padu air yang berwarna merah ni lah. Kita ada 3 botol, botol A, botol B dan botol C. Okey, melalui pemerhatian kita tahu bahawa botol A kosong botolnya, tiada langsung air. Kemudian kita bandingkan saja B dan C. Okey, dapat diperhatikan di sini kemungkinan kita akan cakap ataupun kita akan menganggarkan bahawa isi padu botol air B di dalam B adalah separuh daripada isi padu air di dalam botol C. Maka kita telah di sini kita telah membuat satu anggaran. Itulah cara bagaimana kita menganggar. Bagi contoh kedua pula, dapat diperhatikan kita ada 3 bekas, iaitu Y, bekas Z dan bekas X. Dan di sini dia dapat diperhatikan hanya bekas X sahaja yang diberi bilangan sebenar gula-gula, iaitu 200 biji. Baik, kita akan buat anggaran berdasarkan pemerhatian dan logik lah. Okey, dapat diperhatikan bekas-bekas ini mempunyai saiz yang berbeza. Jadi secara logiknya, bekas yang besar akan mempunyai banyak gula-gula dan bekas yang kecil akan mengandungi sedikit sahaja gula-gula. Jadi di sini kita boleh cakap ataupun kita boleh bagi tahu kita menganggarkan bilangan gula-gula di dalam bekas Z lebih banyak berbanding di dalam bekas X. Okey, jadi cikgu tulis
Terms yang dipakai di sini adalah lebih banyak. Manakala untuk bekas Y pula, kita mungkin akan menganggarkan bilangan gula-gula di dalam bekas Y lebih sedikit berbanding di dalam bekas X. Bagi contoh ketiga pula, kita boleh perhatikan kita ada rumah Daniel, bandar dan rumah Ramesh. Okey, jika cikgu bertanya kepada murid, siapakah yang akan sampai dulu di antara Daniel dan Ramesh di bandar kalaulah mereka bertolak pada masa yang sama? Jadi murid mesti akan menggunakan logik, maksudnya dengan menganggarkan jarak yang paling dekat pasti akan sampai dahulu. Jadi kita akan tengok, okey, di sini adalah jarak rumah Ramesh dengan bandar dan di sini pula rumah Daniel dengan bandar. Okey, jadi dapat kita anggarkan bahawa Ramesh akan sampai dulu di bandar berbanding Daniel. Ini kerana jarak di antara rumah Ramesh dan bandar adalah lebih dekat berbanding jarak rumah Daniel dengan bandar. So basically itulah cara kita menganggarkan sesuatu tanpa mengetahui nilai-nilai sebenarnya. Okey, kemungkinan kita akan menggunakan terms lebih banyak, lebih sedikit, lebih cepat, lebih lambat, okey, untuk menggambarkan kita menganggar sesuatu. Jadi cikgu ada sediakan contoh yang lebih spesifik, iaitu dia mempunyai nilai. Jadi di sini murid terus boleh membuat satu logik, iaitu di mana melalui pemerhatian bikar K isi padu airnya adalah lebih sedikit ataupun kurang berbanding bikar L. Maka logiknya isi padu air di dalam bikar K mesti lebih sedikit, iaitu kurang daripada 2000 ml. Okey, biasanya untuk soalan seperti ini, jika kita ingin membuat penganggaran, murid digalakkan untuk membuat garisan untuk melihat perbandingan di antara kedua-dua objek ataupun lebih lah. Di sini cara nak buat garisan mudah saja. Cikgu tarik daripada bikar K ni terus ke bikar K, pakai pembaris lah, seperti ini. Jadi nampak di situ kita boleh lihat bahawa bikar K isi padu airnya adalah separuh. Okey, separuh maksudnya 1/2 kan. Separuh daripada isi padu air di dalam bikar L. Jadi bila kita tahu separuh bermaksud bahagi 2. Jadi kita bahagi saja 2, 2000 ni, yang bikar isi padu bikar L ni, kita bahagi saja 2 dan kita akan dapat 1000. Maka kita menganggarkan bahawa bikar K mengandungi isi padu air lebih kurang 1000 ml. Jadi perlu ditegaskan di sini cara nak menulisnya seperti ini ya murid. Isi padu air di dalam bikar K adalah lebih kurang 1000 ml. Baik, kita pergi ke contoh yang seterusnya, di mana sekarang ni kita ada 3 bikar pula berbanding tadi 2 sahaja. Kita ada bikar K, bikar L dan bikar M. Mudah sahaja kalau dapat diperhatikan di sini. Kita akan tahu bahawa yang paling banyak adalah bikar L dan yang paling sedikit adalah bikar M, di mana dapat disimpulkan bikar K berada di tengah-tengah. Jadi cikgu tulis ni paling banyak, nombor 1 bikar L, kedua bikar K dan yang ketiga adalah bikar M. Kalau kita lihat berdasarkan gambar ajar diberilah. Ingat konsep dia mudah saja. Kalau nak cari
yang kuantiti lagi banyak, kita darab sahaja. Kalau yang lebih sedikit, kita kena bahagi. Okey. Jadi langkah pertama yang dinasihatkan, seperti cikgu cakap tadi, kita perlu membuat garisan. Baik, lepas kita dah buat garisan, jadi kita lihat saja teruslah. Kita bandingkan bika K dengan bika L dahulu. Okey, dapat diperhatikan di sini, kita lihat secara lebih mudah jika ada garisan. Kita dapat lihat bahawa bika L adalah 2 kali ganda. Okey, maksud 2 kali ganda maksud kat sini, kalau bika L tu ada satu bahagian, okey, maksudnya bika L ada satu bahagian, maka dia ada 2 bahagian. Maka kita akan sebutnya 2 kali ganda lah. Jadi di sini untuk mencari nilai anggaran bagi isi padu air di dalam bika L ni, kita hanya perlu mendarab 2 lah. Okey, darab 2. Okey, untuk bika M pula, kita perhatikan apabila kita bandingkan, baik, cikgu padam yang ni dulu. Okey, kita bandingkan bika K dengan bika M. Kita dapat lihat bika M dah tentu sedikit lah. Jika sekali lagi cikgu tulis, jikalah bika K ni adalah satu bahagian, dapat diperhatikan di sini satu bahagian tu dah terpecah 2 dah. Maksudnya kat sini kita akan anggap ni dapat separuh, sebelah sini pun dapat separuh. Maka sebenarnya isi padu bika M tu adalah separuh daripada bika K. Jadi kalau sedikit macam cikgu cakap tadi, bahagilah. Okey, separuh maksudnya bahagi 2. Jadi untuk mencari nilai anggarannya, kita darab sajalah. Untuk bika K, kita bika L, kita darab je terus. 4000. Okey, sekejap. Kita guna warna hitam untuk bika KL. 4000 darab dengan 2. Maka kita boleh anggarkan bahawa bika L mempunyai isi padu air sebanyak 8000 ml. Okey, kita cakap anggarannya 8000 ml. Manakala bagi bika M pula, okey, 4000 bahagikan dengan 2, maka kita akan dapat anggarannya adalah, anggaran isi padu air untuk bika M adalah 2000 ml. Jadi sebelum cikgu tamatkan video ni, ingin cikgu tekankan lagi sekali, di mana jika kita ingin membuat penganggaran, kita perlulah melihat kepada gambar rajah yang diberi, kemudian kita buat pemerhatian yang perlu kita lakukan, dan seterusnya kita menggunakan logik untuk membuat kesimpulan. Jika gambar rajah itu mempunyai nilai, maka kita boleh menggunakan operasi yang bersesuaian untuk membuat anggaran pada objek ataupun nilai yang kita hendak cari. Baik, sampai di sini saja untuk video kali ini. Bertemu kita pada video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.